Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita sambung membaca satu atau dua hadis lagi pada pagi Jumaat yang penuh kemuliaan ini. Hadis ini adalah diceritakan oleh Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, anna rajulan, ada seorang lelaki, qala, berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna ummi tuwfiyat wa lam tusi, afa yanfa'uha an atasaddaqa anha? Qala na'am. Ada seorang lelaki jumpa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, bertanya, ya Rasulullah, sesungguhnya ummi, ibuku, tuwfiyat, meninggal dunia, walam tusi, tetapi ibuku itu tidak sempat, ada niat untuk berwasiat tapi tak sempat berwasiat, meninggal dunia. Afa yanfa'uha an atasaddaqa anha? Adakah memberi manfaat kepadanya kalau aku bersedekah untuknya? Maka Nabi SAW bersabda, ya, ada manfaat. Ini adalah dalil bahawa wusul thawabis sadaqah ilal mayyit, maksudnya sampai pahala sedekah kalau kita niatkan pahalanya itu untuk disampaikan kepada jenazah ataupun orang yang dah meninggal dunia. Hadis ini Imam Muslim letakkan dalam bab al-wasaya, wasiat, dalam kitab Sahih Muslimnya lah. Kita dah lalu sebelum ini hadis bagaimana Sa'ad bin Abi Waqqas, seorang sahabat Nabi yang istimewa, 4 hukum turun atas asbab dia. Salah satunya adalah bab wasiat. Dan wasiat ini maksimum berapa? Wasiat paling banyak berapa? 1/3 al-thuluth, dan tidak boleh lebih daripada 1/3. Dalam Quran pun banyak. Maknanya dalam faraid, sebelum dilunaskan atau dibahagi-bahagikan harta ikut faraid, mesti diselesaikan wasiat dulu. Dan wasiat itu tidak boleh diperolehi oleh mereka yang memang ada bahagian masing-masing dalam faraid. La wasiyata liwaris, tidak ada wasiat bagi waris. Jadi dalam hal ini, kalau seseorang anak itu sudah kematian ibu ataupun ayah, kemudian dia bersedekah dan niatkan sedekah itu untuk ibu dan ayahnya, insya-Allah pahala sedekah itu akan sampai. Ini adalah salah satu juga bentuk kebaktian anak selepas kematian ibu dan ayahnya. Kemudian kita tengok satu lagi hadis pendek je. Hadis babu birri man kana yasiluhu abuhu, bab pada menyatakan berbakti kepada kawan-kawan ayahnya ataupun kepada kawan-kawan ibunya. Hadis ini diceritakan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, mara'a arabiyyun fi safar, satu ketika lalu di hadapan Ibnu Umar ini seorang Arab. Arab ni itu orang Arab kampung, orang Arab Badawi lah. Fakana Abul Arabi sadiqan li Umar radhiyallahu anhu, dan ayah kepada Arab itu dulu-dulu dia adalah kawan kepada ayah Ibnu Umar, iaitu Sayyidina Umar. Dulu ayah mereka itu saling berkawan. Faqala lil Arabi, maka Ibnu Umar pun berkata, dia tanya kepada Arabi itu, alasta ibna fulanin, bukankah engkau ni anak kepada si fulan? Qala bala, maka lelaki itu kata, memang aku ni anak kepada si fulan. Sebab Ibnu Umar nak confirmkan bahawa dia itu adalah anak
ayahnya itu adalah kawan kepada ayah Ibnu Umar, iaitu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Apa yang Ibnu Umar buat? Fa amara lahu Ibnu Umar bihimarin kana yastaqibu. Ibnu Umar pun menghadiahkan kepada orang lelaki itu himar. Himar itu keldai. Sebab selalunya Ibnu Umar ni bila dia berjalan, dia naik unta. Tapi di belakang tu ada himar. Ikut yastaqibu. Maknanya kalau dia dah agaknya dah boring naik unta tu, dia naik himar pula. Jadi bila dia tahu lelaki itu adalah anak kepada kawan ayah dia, dia hadiahkan himar itu untuk Arabi itu. Bukan takat tu. Wa naza'a imamatahu an ra'sihi fa'atahu. Bukan setakat himar dia bagi kepada lelaki itu, ditanggalkan selendangnya, imamah selendangnya itu diberikan kepada lelaki itu. Jadi orang-orang yang bersama dengan Ibnu Umar tu kata, faqala ba'du man ma'ahu, dan di kalangan mereka yang mendampingi Sayyidina Ibnu Umar itu mengatakan, ama yakfihi dirhaman. Orang macam ni kita boleh bagi 2 dirham pun dah banyak dah untuk dia. Tak payah nak bagi keldai, tak payah nak bagi selendang, bagi 2 dirham pun cukup dah. Faqala, maka dijawab oleh Ibnu Umar, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallam, ihfaz wudda abika la taqta'hu fayudfi'u Allahu nura. Bermaksud Nabi pesan, kamu jagalah hubungan kasih sayang ayah kamu. Maknanya jangan putuskan hubungan dengan orang-orang yang menjadi rakan-rapat ayah kamu. La taqta'hu, kamu jangan putuskan silaturahim. Akibatnya kalau kamu buat begitu, kamu putuskan tali silaturahim, kamu tak jaga perhubungan dengan kawan-kawan ayah kamu itu, fayudfi'ullahu nurak, Allah akan padamkan cahaya kamu. Ini besar sebenarnya kita menghubungkan tali silaturahim dengan rakan-rakan ayah ataupun ibu, lebih-lebih lagi yang telah meninggal dunia. Dan kemudian dikuatkan lagi dengan satu hadis, Ibnu Umar juga menceritakan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna abarral birri an yasila ar-rajulu ahla wuddi abihi. Sesungguhnya sebaik-baik bakti itu ialah bakti seseorang yang menyambung hubungan dengan orang yang pernah dikasihi oleh ayahnya. Jadi kamu pun tahu siapa kawan-kawan Abi yang rapat sebagainya, kawan-kawan Umi yang rapat sebagainya. Maka bila ketiadaan Abi Umi besok, teruskan hubungan dengan mereka. Kita ni mudah sebab kawan-kawan kita, mak kita, ibu kita, ayah kita senang kenal. Selalu usrah rumah kita, kemudian selalu program, selalu kita jumpa sebagainya. Maka kita kena didik diri kita untuk menghormati mereka, bagi salam, tegur sapa. Dan inilah juga antara perkara yang diajarkan di dalam Islam. Membina hubungan tali silaturahmi itu penting. Sehingga dalam Quran, orang yang di antara dosa-dosa yang kadang-kadang orang anggap remeh, iaitu kita menjadi penggalak kepada perpecahan sesama umat Islam, itu sebenarnya dosa. Orang melihat riba itu dosa, ya memang dosa. Tetapi jangan lupa, kita tidak mahu bersatu padu ataupun kita lebih suka perpecahan sama Islam, itu juga adalah satu dosa. Dan Islam membina masyarakatnya dengan kasih sayang. Kalau sekiranya dengan rakan ibu dan ayah pun, kalau kita potong hubungan silaturahim, boleh hilangkan nur kita, cahaya kita, apatah lagi kalau seorang itu bersifat menderhakai ibu dan ayahnya. Wallahu alam. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita bersama. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.